Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih pengerusi majlis yang saya hormati, para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Adam Yasir bin Muhammad Farid akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Si Tanggang Anak Deraka. Yang terlena sedar-sedarkan, yang tersedar dengar-dengarkan, yang terdengar fikir-fikirkan. Di dalam sebuah kampung tinggal sepasang suami isteri yang bernama Si Talang dan Si Deruma. Mereka mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Si Tanggang. Kehidupan mereka amatlah miskin. Si Tanggang merupakan seorang kanak-kanak yang bercita-cita tinggi. Akan tetapi hidupnya yang serba kekurangan menjadi penghalang akan cita-citanya. Pada suatu hari, Si Tanggang terlihat sebuah kapal besar berlabuh di muara sungai berhampiran rumahnya. Si Tanggang mencuba nasib berjumpa nakhoda tersebut untuk menjadi anak kapalnya. Si Tanggang berjaya diambil bekerja di sebuah kapal tersebut untuk menjadi anak kapalnya. Walaupun ibu dan bapanya keberatan untuk melepaskan Si Tanggang berlayar. Tetapi mereka terpaksa mengalah. Si Tanggang berjanji akan pulang ke kampungnya semula setelah menjadi kaya raya. Nakhoda kapal amat menyukai Si Tanggang yang rajin bekerja. Lalu, dia diambil sebagai anak angkatnya. Apabila nakhoda semakin uzur, Si Tanggang dilantik menjadi nakhoda yang baru. Dia digelar Nakhoda Tanggang. Dia sangat cekap berniaga dan dia menjadi kaya raya. Namanya masyhur di serata dunia. Tidak lama kemudian, Sultan mengahwinkan puterinya dengan Si Tanggang. Si Tanggang membawa istrinya berlayar ke serata tempat. Pada suatu hari, kapal Si Tanggang berlabuh di muara sungai berhampiran kampungnya. Kedua ibu bapanya merasa amat gembira. Ibu dan bapanya mendayung sampan menuju ke kapal Si Tanggang. Apabila tiba di kapal, seorang anak kapal melarang mereka naik. Ibu dan Si Tanggang merasa malu melihat keadaan ibu dan bapanya yang daif. Ibu dan bapanya memanggil-manggil namanya Si Tanggang dan merayu-rayu untuk berjumpa dengannya. Tanggang, Tanggang, ini mak dan ayah nak. Tanggang, Tanggang, ini mak dan ayah nak. Namun, Si Tanggang berpura-pura tidak mengenali mereka. Si Tanggang menghalau ibu dan bapanya. Ibu dan bapanya pun berdayung menuju ke tebing sungai dengan perasaan sedih dan kecewa. Apabila tiba di daratan, ibunya memandang ke langit lalu berdoa. Oh Tuhanku, kalau benar Si Tanggang itu adalah anakku dan yang kususui dari susuku ini dan yang kudidik dari sebesar tapak tanganku ini, tunjukkanlah balasanmu ke atas anak yang derhaka. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan petir berdentum. Laut bergelora dan kapal Si Tanggang terumbang-ambing dipukul ombak. Ketika itulah Si Tanggang merasa kesal. Dia sedar bahawa Tuhan telah memakbulkan doa ibunya. Dia akan menerima balasan kerana telah menderhaka. Akhirnya, Si Tanggang pun berteriak meminta ampun kepada ibunya.
Ibu, ampunkan dosa Tanggang, Bu. Tanggang ini anak Ibu. Ibu, ampunkan Tanggang, Bu. Ampunkan Tanggang, Bu. Akan tetapi, penyesalannya sudah tidak berguna lagi. Kapalnya pecah akibat dipukul ombak yang kuat. Apabila ribut sudah reda, si Tanggang, isterinya dan semua anak kapal telah bertukar menjadi batu. Oleh itu, kawan-kawan, janganlah kita menderhaka kepada kedua ibu dan bapa kita. Kita mestilah menghormati mereka yang telah melahirkan kita dan membesarkan kita. Sesal dahulu mendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Selain itu, kita juga perlu jujur dan mengakui apa yang kita sudah mengakui akan asal-usul kita. Janganlah kita sombong dan melupakan janji apabila kita sudah berjaya. Bagai kacang melupakan kulit. Terang bulan di malam sepi, cahaya memancar ke pohon kelapa. Hidup di dunia, buatlah bakti kepada kedua ibu dan bapa. Sekian, terima kasih.